Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-16 siri Ultraman Deca. Tapi sebelum tu, macam biasa, kepada korang yang masih lagi belum menonton episod ke-16 ni, better korang pergi tengok dulu kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebabnya kat dalam video aku ni ada spoiler. Nanti korang bising pula kata aku bagi spoiler lah, sebab korang pergi tengok video aku ni. Untuk episod kali ni, Suburaya dia dah slow downkan sikit tempo jalan cerita, memandangkan dia dah bagi banyak kejutan kat episod 14 dan juga 15. Episod kali ni dimulakan dengan menunjukkan yang pasukan TPU ni sedang cuba untuk menangkap seekor raksasa kecil yang bernama Spinny yang telah melepaskan diri dari kurungan. Tapi disebabkan raksasa ni kecil dan lincah, pasukan TPU ni susah untuk tangkap raksasa tu. Jadi terpaksalah dia orang minta bantuan pasukan Guard Select. Menurut Ryumon, Spinny datang dari sebuah kawah yang telah terbentuk beberapa tahun lepas. Walaupun buat masa ni, Spinny ni hanyalah merayau dan tak mengancam keselamatan orang, tapi untuk mengelakkan kejadian tak diingini, maka si Spinny ni terpaksalah ditangkap. Pasukan Guard Select ni cubalah untuk menangkap Spinny ni, tapi diorang pun tak berjaya juga. Sampailah satu masa diorang dapat info yang si Spinny ni dah boleh keluarkan semburan api yang boleh membahayakan orang ramai. Masa dia orang buat Delta Formation, iaitu strategi serangan dari 3 penjuru, si Spinny ni dah terbang menuju ke arah Kanata. Kanata ni sepatutnya tembak si Spinny tu lah, sebab dia memang dah dapat orang kata apa clear shot untuk tembak Spinny. Tapi bila dia pandang mata Spinny, tiba-tiba fokus dia terganggu. Dia sebenarnya bukan hilang fokus pasal Spinny, tapi dia teringat semula kata-kata yang pernah disampaikan oleh Agams kepada dia. Agams kata kalaulah manusia-manusia kat bumi ni tak meneroka ke angkasa lepas, planet kelahiran Agams iaitu planet Basdom mesti takkan musnah. Jadi si Kanata ni ada rasa bersalah dan dia merasakan yang dia adalah sebahagian manusia yang menjadi punca kepada kemusnahan planet Basdom. Disebabkan Kanata hilang fokus, Spinny telah mengeluarkan semburan api ke arahnya, tapi mujurlah pada masa tu Kirino berjaya menolak Kanata ke tepi daripada terkena semburan api tu. Kejadian tu membuatkan Ryumon berasa sangat marah dan dia sebagai ketua dia nak Kanata tarik diri daripada operasi menangkap Spinny tu. Masa ni Kanata memang nampak macam down sangat sebab dia rasa serba salah terhadap apa yang telah berlaku kepada planet kelahiran Agams. Kanata ni duk rasa macam dia lah satu-satunya orang yang perlu menanggung beban kesalahan tu. Padahal benda tu bukan salah dia pun. Lepas tu Ryumon pun nasihat kepada Kanata. Dia kata kalau kau ada apa-apa masalah, jangan pendam seorang-seorang. Share lah dengan kawan-kawan. Itulah namanya teamwork. Nasihat Ryumon tu membuatkan Kanata menjadi bersemangat semula sebab dia dah mula rasa yang beban kesalahan tu tak perlu untuk dia tanggung seorang diri. Lepas tu, timbalan Kapten Kaizaki mengarahkan diorang bertiga ni pergi ke sebuah tempat di mana ada kerja-kerja penggalian biji sedang dilakukan sebab diorang dapat info yang Spinny pun tengah menuju ke kawasan tu. Kapten Murahoshi kata Spinny ni seakan-akan tertarik untuk pergi ke kawasan penggalian biji tu. Bila Spinny sampai kat situ dan dia terkena asap biji tu, tiba-tiba kepala Spinny tu bertambah jadi 2. Kemudian bila Ryumon, Kanata dan Kirino sampai kat kawasan tu, diorang pun tembaklah Spinny tu bertubi-tubi sampai si Spinny tu termasuk ke dalam lubang penggalian tu. Entah macam mana bila Spinny masuk ke lubang penggalian biji tu, tiba-tiba dia berubah menjadi raksasa besar yang bernama Pandon. Aku rasa biji tu adalah sumber tenaga yang sedang dicari-cari oleh The Sphere. Yelah, korang tengoklah biji tu tiba-tiba boleh ubah raksasa kecil Spinny tu menjadi raksasa besar Pandon. Lepas tu Pandon terus serang diorang bertiga dengan semburan api yang keluar dari mulut dia dan pada masa tu mujurlah Hanejiro datang dengan Guts Hawk dan selamatkan diorang bertiga daripada terkena semburan api tu. Kemudian dengan menggunakan Delta Formation, Hanejiro, Kanata, Ryumon dan Kirino serang Pandon tu bertubi-tubi sampai Pandon tu tumbang. Ingat kan Pandon tu dah kalah sekali tiba-tiba dia bangun balik, dia ambil batu besar dan dia baling ke arah Kanata. Ryumon dan Kirino ingatkan Kanata dah kena hempap lah dengan batu besar tu, tapi rupa-rupanya Kanata sempat bertukar menjadi Ultraman Deca dan kemudian dia ambil balik batu besar tu, dia baling ke arah Pandon sebelum Pandon sempat menyerang Kirino. Walaupun dah bertukar menjadi Ultraman Deca, tapi Flash type Deca nampak gaya macam tak boleh menandingi kekuatan Pandon. Bila Pandon serang Deca guna serangan api, terus cedera tangan si Deca tu. Tapi mujurlah Hanejiro, Ryumon dan juga Kirino telah membantu untuk menyerang Pandon dan kesempatan tu telah diambil oleh Kanata untuk mengubah Ultraman Deca menjadi bentuk dinamik.
Masa jadi Dynamic Type tu, Deka kan tangan dia dah cedera. Rupa-rupanya turut memberi kesan kepada Kanata sebab masa Kanata pegang shield mode tu, dia terasa sakit kat tangan dia. Tapi semua tu tak menghalang Ultraman Deka untuk membuat serangan pemusnah menggunakan Caliber Mode dan juga Dual Sword yang akhirnya melenyapkan Pandon. Di akhir siri ni, masa Kanata, Kirino dan juga Ryumon balik ke HQ Guard Select, diorang sampai je kat situ, tengok-tengok muka timbalan Kapten Kaizaki dengan muka Kapten Murahoshi tegang semacam je, macam ada masalah dia. Bila ditanya apa yang berlaku, timbalan Kapten Kaizaki pun bagi tahu yang Kapten Murahoshi telah dipanggil oleh pihak atasan kerana dia akan disoali siasat. Tapi berkenaan apa aku tak tahu. Tapi aku rasa kan ini adalah berkenaan tentang macam mana Kapten Murahoshi tu boleh ambil Profesor Asakage aka Agams bekerja dengan Guard Select. Ada satu lagi benda best yang kita boleh tengok dalam episod ke-16 ni, sebab masa preview episod ke-17 telah menunjukkan satu susuk tubuh yang sangat kita kenali, iaitu susuk tubuh Hudram. Kenapa Hudram muncul dalam episod ke-17 tu? Adakah dia muncul sekadar untuk flashback ataupun dia memang muncul sama ada untuk bantu Ultraman Deka ataupun menjadi musuh kepada Ultraman Deka? Yang tu kita kena tunggu episod yang ke-17. Tapi untuk episod kali ni, kita sebenarnya boleh tengok yang episod ni nak menunjukkan tentang macam mana penerimaan Kanata tentang berita yang baru dia terima daripada orang yang datang dari masa depan, iaitu daripada Deka Asumi dan juga Agams. Yelah, dia tak sangka kan yang dia boleh berjumpa dengan orang-orang yang datang dari masa depan, dan benda tu macam tak masuk akal lah. Selain daripada tu, dia dapat tahu pula yang manusia-manusia kat bumi ni menjadi punca kemusnahan planet Bazdo, dan si Kanata ni pula menganggap seolah-olah benda yang berlaku tu adalah kesalahan yang datang daripada diri dia sendiri. Tapi mujurlah Kanata ni ada kawan-kawan yang baik dan akhirnya membantu Kanata untuk menjadi bersemangat semula.